Buruh kanak-kanak merupakan kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun iaitu 8 hingga 11 tahun yang bekerja sama ada secara sukarela ataupun dipaksa, yang mana akan menjejaskan kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak tersebut. Antara contoh buruh kanak-kanak ialah buruh paksa dan pemerdagangan kanak-kanak. Buruh paksa yang akan dilakukan oleh kanak-kanak ini kebiasaannya memproses untuk pembuatan bangunan ataupun mengangkat benda-benda yang berat seperti batu bata. Contoh yang kita boleh dapat lihat di Malaysia ialah anak-anak yang sedang membantu ibu bapanya menjual di pasar ataupun di restoran. Kebiasaannya, masalah buruh kanak-kanak berlaku disebabkan oleh tekanan atau masalah kehidupan yang dialami oleh sesebuah keluarga. Seterusnya ialah kurang nilai moral dan kasih sayang. Terdapat ibu bapa yang mengambil kesempatan ke atas anak-anak dengan menjadikan mereka sebagai hamba dalam mencari pendapatan dalam keluarga mereka. Hal ini kerana mereka mementingkan diri mereka serta mengabaikan hak-hak sebagai anak dan tidak memainkan peranan sebagai ibu bapa. Kanak-kanak ini kebiasaannya terpaksa atau dipaksa oleh ibu bapa mereka untuk mencari rezeki kerana mengalami kesempitan wang yang dihadapi oleh keluarga mereka. Oleh itu, terdapat segelintir anak-anak yang masih bersekolah akan bekerja selepas pulang dari sekolah, dan ada juga di kalangan mereka yang tidak bersekolah kerana terpaksa mengutamakan pekerjaan yang dilakukan. Viko kilo sana na tukapeleka nyumbani, tualamuka na 4h30 tunamaliza na 8h juste, tunaanza na 16h tunamaliza na 19h. Berdasarkan video yang dipaparkan, terdapat beberapa kesan negatif yang akan dihadapi oleh buruh kanak-kanak. Negatif yang pertama adalah perkembangan mental kanak-kanak terganggu. Mereka akan lebih bersikap materialistik, iaitu terlalu mengejar kebendaan. Mereka akan menyalahgunakan pendapatan mereka untuk memuaskan kehendak mereka. Kesan negatif seterusnya ialah berlaku penurunan prestasi akademik kerana terdapat segelintir daripada buruh kanak-kanak tidak dapat membahagikan masa belajar dan bekerja dengan baik. Seterusnya, kesan negatif yang ketiga adalah terpengaruh dengan pemikiran yang salah kerana kanak-kanak adalah golongan yang sangat mudah dipengaruhi. Mereka akan ditanam dengan pemikiran salah, contohnya gejala sosial seperti merokok, ponteng dan sebagainya. Akhir sekali ialah polisi buruh kanak-kanak. Terdapat dua hak buruh kanak-kanak iaitu Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan Pindaan 2019 yang menyatakan bahawa kanak-kanak adalah mereka yang berumur 15 tahun ke bawah dan orang muda adalah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Yang kedua ialah Seksyen 22A Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan Pindaan 2019 yang menyatakan bahawa umur minimum untuk kanak-kanak bekerja ialah 13 tahun, di mana hanya kerja-kerja ringan sahaja yang dibenarkan, iaitu kerja-kerja yang tidak membahayakan minda, mental dan fizikal. Terdapat beberapa syarat yang membolehkan kanak-kanak untuk bekerja. Yang pertama ialah kerja-kerja ringan yang bersesuaian dengan kapasitinya dalam urusan keluarga, kerja dalam sektor hiburan awam, kerja yang merupakan keperluan bawah kerajaan, negeri, sekolah atau institusi latihan, dan kerja di bawah kontrak perantisan ataupun apprenticeship yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Buruh. Seterusnya, syarat yang membolehkan orang muda untuk bekerja ialah kerja-kerja ringan yang bersesuaian dengan kapasitinya, kerja di dalam pejabat, kedai, kilang, bengkel, stor, pawagam, kelab atau persatuan, kerja perindustrian yang bersesuaian dengan kapasitinya, dan kerja di dalam kapal yang merupakan milikan ibu bapa atau penjana. Berikut merupakan masa-masa yang dilarang untuk kanak-kanak dan orang muda untuk bekerja. Bagi kanak-kanak, waktu dilarang bekerja ialah antara jam 8 malam sehingga jam 7 pagi dan kerja melebihi 3 jam tanpa rehat selama 30 minit. Bagi orang muda pula, waktu yang dilarang bekerja ialah antara jam 8 malam sehingga jam 6 pagi dan kerja melebihi 4 jam tanpa rehat selama 30 minit. Bagi mana-mana pihak yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan ini, penjara sehingga 2 tahun atau denda tidak melebihi RM50,000 atau kedua-duanya sekali akan dikenakan. Manakala bagi kesalahan yang berulang, penjara sehingga 5 tahun atau denda tidak melebihi RM100,000 atau kedua-duanya sekali akan dikenakan.
Kesimpulannya, buruh kanak-kanak merupakan satu masalah yang besar jika tidak ditendung sekarang. Hidupan kanak-kanak ini akan terbiar dan mereka tidak dapat mencapai hidupan seperti kanak-kanak lain seusia mereka yang sedang menuntut ilmu dan mendapatkan jagaan penuh daripada ahli keluarga mereka. Langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam menyelesaikan hal ini supaya semua buruh kanak-kanak ini dapat hidup seperti kanak-kanak lainnya. Dan kanak-kanak juga harus dilindungi kerana mereka lah yang akan memimpin negara kelak pada generasi akan datang.